Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasihah Diana binti Arif. Nombor kad matrik DSU 2020255577. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk aplikasi kaedah fiqh dalam pandemik COVID-19. Kaedah fiqh iaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah merupakan satu cabang penting dalam disiplin ilmu fiqh. Tanpa penemuan kaedah fiqh sebagai satu ilmu penting dalam menentukan hukum, nescaya setiap permasalahan ditulis dalam keadaan panjang lebar yang hanya difahami oleh pakar dalam bidangnya sahaja. Seterusnya, penularan wabak COVID-19 di Malaysia telah mengubah lanskap ijtihad fiqh dalam penentuan hukum semasa seperti ibadah, munakahat dan lain-lain lagi. Penggunaan kaedah fiqh turut mendapat tempat dalam ijtihad fiqh semasa di Malaysia melalui keputusan institusi fatwa. Definisinya pula, Islamic Legal Magazine prinsip fiqh umum yang mengandungi hukum hakam bersifat menyeluruh dan digubah daripada pelbagai perbincangan fiqh dengan menghubungkan kes-kes yang berkaitan dengannya. Di samping itu, peranan kaedah fiqh membantu untuk menerangkan dan menentukan sesuatu hukum kerana pengumpulannya adalah berdasarkan kesimpulan dan pemerhatian terhadap pelbagai permasalahan fiqh yang sedia ada. Sekian itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Hadi pada kelas DPSU 5A. Saya akan meneruskan pembentangan tersebut. Kepentingan prinsip-prinsip fiqh, qawaid fiqhiyah. Salah satu ciri yang istimewa dalam syariat Islam ialah bersifat fleksibel, iaitu dia sesuai dengan setiap zaman. Syariat Islam tidak jumud atau pembeku seperti yang difikirkan oleh segelintir orang. Hukum agama Islam tidak hanya terikat kepada nas-nas secara tekstual, literal dan zahir, tetapi harus diselaraskan dengan prinsip dan kaedah fiqh bagi mendepani permasalahan umat dan peredaran zaman. Islam juga bukan agama yang bersifat ritual semata-mata, tetapi ia merangkumi persoalan urusan kemasyarakatan seperti kekeluargaan, pendidikan, ekonomi, perundangan, jihad dan pemerintahan yang mana mesti diurus dengan penuh kebijaksanaan. Cabaran zaman yang dengan kemajuan teknologi, sistem ekonomi yang kompleks, urusan manusia yang makin rencam menyebabkan pelbagai permasalahan baru timbul. Untuk itu, para ulama perlu menguasai pelbagai bidang ilmu fiqh dengan lebih meluas untuk memenuhi keperluan umat, seperti fiqh perbandingan, fiqh aulawiyah, fiqh kenegaraan, fiqh keekonomian dan sebagainya. Para ulama mazhab telah banyak membicarakan perkara-perkara seperti ini. Di antara mazhab yang begitu luas mengambil kaedah-kaedah fiqh dalam ijtihadnya ialah mazhab Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Mengaplikasikan kaedah-kaedah fiqh bukan bermakna mengetepikan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sebaliknya, ia bertujuan untuk mengurus dan memandu urusan agama dan urusan manusia agar diselaraskan dengan keadaan dan masa demi kemaslahatan umat itu sendiri dan mencapai tujuan syariah, iaitu masakik syariah. Seterusnya ialah prinsip-prinsip fiqh yang digariskan oleh ulama. Berdasarkan panduan dan merujuk dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama telah menyenaraikan pelbagai prinsip-prinsip ataupun kaedah-kaedah fiqh yang boleh menjadi panduan umat Islam dalam mendepani cabaran semasa dan masa hadapan. Kaedah-kaedah fiqh ini diambil dan dirumuskan oleh para ulama Islam bagi tujuan memudahkan rujukan mengetahui hukum hakam persoalan yang baru. Kemajuan zaman dengan pelbagai isu yang sentiasa baru dan berkembang sememangnya memerlukan panduan dan jawapan ini bagi membuktikan ajaran Islam adalah anjal dan relevan untuk segala tempat dan masa. Terdapat pelbagai kaedah fiqh yang merangkumi segala bidang dan aspek hukum. Kesemuanya memiliki sandaran dan rujukan dalil yang diambil daripada dalil, iaitu sumber hukum syarak yang sah dan diakui. Dengan merujuk dan mengaplikasikan kaedah-kaedah fiqh ini, pengambilan hukum dan usaha mendapatkan akan jawapan status hukum syarak lebih mudah dilakukan. Ini adalah salah satu kepentingan dan manfaat disusunnya
kaedah-kaedah fi. Sekian daripada saya akan memberikan perbincangan ini kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hakim bin Luqman. Nombor matrik DHU 202024765 dari kelas di PHU 5A. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kaedah fiqh berkaitan isu darurat. Isu-isu semasa yang ditimbulkan oleh kesan penyebaran wabak COVID-19 banyak yang berkaitan dengan persoalan situasi darurat yang mengharuskan sesuatu hukum. Bagi usaha mencegah penularan wabak dan melindungi nyawa, status darurat dan kesukaran yang berlaku dirujuk bagi menentukan hukum hakamnya. Di antara prinsip-prinsip fiqh yang digariskan oleh ulama berkaitan isu ini adalah seperti kaedah darurat mengharuskan sesuatu larangan, tidak boleh memudaratkan diri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Mudarat itu dicegah seberapa yang mampu, mudarat itu dihilangkan seberapa yang mampu. Mudarat tidak boleh dihilangkan dengan satu mudarat yang sama atau yang lebih besar. Mudarat yang khusus boleh ditanggung untuk menolak mudarat yang umum. Mudarat yang rendah boleh ditanggung untuk menolak mudarat yang lebih tinggi. Boleh menanggung mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat yang ada. Apa-apa yang diharuskan kerana sebab darurat adalah dibataskan dengan batasan tertentu. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan semasa. Dunia saat ini sedang dilanda pandemik COVID-19 yang telah mengobarkan jutaan mangsa. Wabak COVID-19 ini adalah sejenis penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia yang pada mulanya dikenali sebagai radang paru-paru atau penyakit pneumonia. Setelah kajian dilakukan, penyakit ini adalah disebabkan oleh sejenis virus baru yang membawa, iaitu virus dari kumpulan B-Cov, iaitu pernafasan akut teruk coronavirus. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ini dinamakan sebagai penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Pada 30 Januari 2020, organisasi ini telah mengisytiharkan wabak coronavirus 2019 ini atau COVID-19 sebagai darurat kesihatan awam kerana berlaku peningkatan kes positif dan kematian yang mendadak di seluruh dunia yang disebabkan oleh wabak coronavirus ini. Jutaan kes positif dan kematian COVID-19 di seluruh dunia telah direkodkan oleh Organisasi Pertubuhan Dunia dan angkanya dijangka akan makin bertambah jika vaksin atau rawatan pencegahan dan pemulihan tidak dilakukan dengan segera. Sehingga kini, melalui rekod yang dicatatkan oleh World Health Organization, dalam laman web rasminya terdapat 20,162,474 kes positif yang telah disahkan, termasuklah 737,417 kes kematian telah direkodkan. Kesan daripada ini telah muncul pelbagai isu dan permasalahan berkaitan usaha dalam menghadapi pandemik ini. Isu-isu baharu dan persoalan yang berkaitan kesan-kesan fizikal dan sosial daripada penyakit baharu ini semakin banyak yang memerlukan jawapan atau solusi dari segi hukum hakam agama. Keadaan dunia yang sedang berubah ekoran wabak ini memerlukan rujukan dan panduan yang jelas daripada syarak. Norma baharu yang terpaksa dilalui oleh masyarakat telah mengubah cara hidup sehari-hari, termasuklah amalan keagamaan yang perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Isu-isu keagamaan yang terkesan semasa pandemik ini berubah kerana mengikut segala arahan pemerintah, di antaranya adalah penangguhan solat Jumaat dan penutupan surau. Isu ini memerlukan jawapan dan penjelasan segera bagi memberikan solusi terbaik agar tidak menjejaskan kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang beragama Islam. Justeru,
Perlu dirujuk dan diambil segala jawapan itu semua daripada dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Siswandi. Nombor matrik saya DHU 202025496 dan saya daripada kelas D PHU 5A. Saya ingin menjelaskan tentang panduan syarat dalam urusan muamalat semasa pandemik COVID-19. Sejak berlakunya pandemik COVID-19 yang bermula pada awal bulan Mac tahun 2020, segala usaha kerajaan telah dilakukan bagi mengekang penularan virus berbahaya ini. Pelbagai keputusan seperti Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan kewajipan mengikuti segala prosedur operasi standard iaitu SOP dilaksanakan di seluruh negara. Ekoran dengan itu, bermulalah satu kebiasaan ataupun norma baharu yang diamalkan oleh segenap kalangan masyarakat bagi menghindari diri mereka daripada jangkitan virus. Banyak perubahan yang berlaku dalam aktiviti seharian masyarakat yang kesemuanya berasaskan pencegahan penularan wabak iaitu dengan mengamalkan penjarakan fizikal dan juga sosial. Justru itu, urusan muamalat turut menyesuaikan keadaan semasa dengan mengguna pakai kemudahan teknologi informasi menerusi talian internet. Aktiviti atas talian iaitu online semakin popular dan menjadi kebiasaan baharu bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip fiqh berkaitan konsep rukhsah dan kemudahan dalam syarak serta maslahat, segala transaksi moden yang dijalankan menerusi online adalah menepati kehendak syarak dan hukumnya harus dengan merujuk kaedah fiqh yang ada. Prinsip-prinsip hukum syarak ini mengandungi satu matlamat iaitu kebaikan bagi manusia dan juga kemudahan urusan mereka bagi dengan tidak melanggar syarat ataupun ajaran dan hukum syarak. Contoh isu ialah solat Jumaat dan juga solat jemaah. Dalam solat Jumaat dan juga solat jemaah tidak ada banyak perbezaannya, iaitu jemaah diterhadkan untuk mengelakkan kesesakan dan menyebarkan wabak. Selain itu, SOP penjarakan diri dilaksanakan ketika solat. Dan akhir sekali, pemakaian mask ketika solat dan juga membawa sejadah sendiri. Assalamualaikum, nama saya Faradillah binti Mansur dari kelas PHU 5A. Nombor matrik DHU 202025575. Saya akan membentangkan bahagian panduan dalam menghadapi wabak. Yang pertama iaitu ujian pasti datang, iaitu Allah SWT memberi kabar bahawa beliau menguji hamba-hambanya yang beriman dengan beberapa ujian di saat mereka dalam keadaan suka maupun duka. Dan kesemua mereka akan mendapat pahala jika mereka bersabar terhadap ujian tersebut. Yang kedua pula iaitu mengucapkan istrijab, iaitu petunjuk yang telah diberikan melalui wahyu yang mana apabila berlakunya musibah seperti kemalangan atau kematian, maka antara ciri-ciri mereka yang bersabar dengan musibah tersebut adalah mereka yang mengucapkan istrijab, iaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga pula, jangan sesekali menakutkan orang lain dengan hebahan yang tidak tepat. Dalam erti kata menakutkan orang adalah dengan menyebarkan maklumat palsu yang menyebabkan masyarakat berasa panik, takut dan bimbang. Begitu juga sebaran maklumat yang menggerunkan tanpa usul periksa, sedangkan hakikat sebenarnya adalah berlainan. Yang keempat pula iaitu mengambil asbab kerana ia termasuk dalam hakikat tawakal, iaitu menjadi sunnah tua agar kita berusaha dan mencari sebab bagi melaksanakan sesuatu atau mengenal sebarang bentuk penyakit seterusnya. Iaitu dengan itu kita dapat mencari ramuan serta rawatan untuk penyakit tersebut. Poin yang kelima iaitu memahami nas dengan sebaiknya, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit yang berjangkit. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu adalah bahawa penyakit berjangkit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Akan tetapi Allah SWT yang menjadikan penularan penyakit itu dengan sebab-sebabnya. Yang keenam pula iaitu memelihara kesihatan melalui kebersihan adalah perintah syarak. Dalam Syekh Ahli Al-Sabuni berkata, sesungguhnya Allah SWT amat mencintai orang yang bertaubat dari dosa dan membersihkan diri daripada perbuatan yang tercela dan juga daripada kotoran. Yang ketujuh pula iaitu kaedah pencegahan. Kaedah pencegahan iaitu bagi mengelakkan penyakit berjangkit, banyak kaedah pencegahan yang disarankan oleh pakar yang berautoriti. Dalam Islam, Rasulullah SAW telah memberikan asas pencegahan yang baik iaitu melalui udara, airborne, titisan, droplet, melalui sentuhan iaitu kontak. Dan yang poin terakhir iaitu yang ke-8 iaitu tabayun setiap berita yang diperoleh. Dalam Syekh Ali Al-Sabuni berkata, jika datang kepada kamu seorang lelaki fasik yang mana dia tidak boleh dipercayai dengan kebenaran dan keadilannya dengan apa yang diberitakan, maka hendaklah kamu menyemak akan kesasihan berita. Ini supaya kamu tidak mengenakan hukuman atau musibah kepada satu-satu kaum sedangkan kamu jahil tentang hakikat sebenarnya lah. Ketika itu jadilah kamu menyesal tak sudah atas perbuatan kamu. Okey, akhir sekali saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya iaitu dengan keadaan dan cabaran yang dihadapi oleh manusia, ekoran pandemik ini telah banyak mengubah pola hidup seharian mereka. Ajaran agama Islam terbukti mampu memberikan jawapan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup dengan ajaran-ajaran syarak yang berpandukan sumber-sumber hukum Islam, sama ada primer maupun sekunder. Berdasarkan sumber-sumber hukum syarak ini, pula dirumuskan dan disusun pelbagai prinsip-prinsip fiqh iaitu kawaid fiqhiyah oleh para ulama untuk memudahkan pengambilan hukum bagi isu-isu baharu. Oleh itu, segala norma baharu dan prosedur operasi standard SOP yang dijalankan adalah berpandukan syarak menerusi aplikasi kawaid fiqh ini. Sekian daripada saya dan ahli kumpulan kami. Segala ada kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih kepada Ustazah dan rakan-rakan seperjuangan. Sekian, terima kasih.